Hari ini Akmal nak bercerita satu kes yang mengejutkan dunia industri hiburan Amerika Latin tentang seorang finalis Miss Universe dan juga seorang bintang telenovela Latin. Akmal sendiri selalu menonton telenovela lakonan dia, seorang bintang telenovela Latin yang terkenal dari Venezuela. Negara Venezuela antara negara yang kaya dengan sumber alam, tapi malangnya dengan krisis ekonomi dan krisis politik membuatkan banyak rakyatnya menderita. Disebabkan ini jugalah negara Venezuela tergolong dalam negara kes terbanyak jenayah dalam dunia. Dikatakan lebih kurang 35 kes pembunuhan berlaku setiap hari di sana. Monica Spear lahir pada 1984 dari keluarga yang baik-baik. Boleh dikatakan kehidupan mereka bahagialah. Monica membesar menjadi remaja yang cantik dengan ciri-ciri dan bentuk tubuh yang ideal untuk seorang model. Pada usia 16 tahun, Monica dan keluarga berpindah ke Florida, Amerika Syarikat. Monica yang bercita-cita jadi seorang pelakon menyambung pelajaran dalam bidang teater. Setelah tamat pengajian, secara tak sengaja Monica terserempak dengan seorang lelaki yang menguruskan Miss Venezuela. Lelaki ini tertarik dengan kecantikan Monica. Jadi dia pun tawarkan Monica untuk sertai Miss Venezuela. Pada 23 September 2004, Monica yang pada masa itu berusia 20 tahun dinobatkan sebagai pemenang Miss Venezuela. Secara rasminya dia layak untuk sertai Miss Universe pada tahun 2005. Pada tahun 2005, Miss Universe diadakan di Thailand. Monica antara peserta yang menonjol pada ketika itu. Apatah lagi dia boleh berbahasa dalam 3 bahasa. Monica antara 5 peserta yang berjaya masuk finalis. Malangnya Monica tak sempat habiskan jawapan ketika menjawab soalan yang diberikan dalam masa yang diberikan. Monica dapat tempat keempat dan pemenang jatuh kepada peserta dari Kanada. Bagaimanapun, Monica tetap dianggap sebagai pemenang di hati rakyat Venezuela kerana berjaya mengharumkan nama Venezuela. Setelah dia pulang ke Venezuela, dia mendapat pelbagai tawaran lakonan. Telenovela pertama dia sebagai watak pembantu pada tahun 2006 dalam telenovela El Desprecio. Telenovela ni pernah ditayangkan di Malaysia. Akmal salah seorang yang pernah menonton telenovela ni dulu. Rasanya peminat telenovela pasti pernah tengok. Selepas pada tu nama Monica meningkat naik dan dia berjaya memegang watak utama dalam telenovela yang top. Monica berjaya menang pelakon terbaik 2 tahun berturut-turut pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008, Monica bertemu dengan seorang lelaki dari UK. Tapi lelaki ini sudah lama menetap di Venezuela. Bernama Thomas Henry Berry. Perkenalan yang singkat tu berubah menjadi cinta. Mereka pun akhirnya berkahwin pada bulan Jun pada tahun yang sama. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan cahaya mata perempuan bernama Maya Berry Spear. Monica sempat menyepi bagi menguruskan keluarga. Pada tahun 2009, Monica kembali berlakon dan diikat kontrak dari produksi Telemundo dari Amerika Syarikat. Sejak dari itu banyak jugalah telenovela lakonan dia dan banyak yang ditayangkan di Netflix. Pada tahun 2012, Monica dan suaminya memutuskan untuk bercerai secara baik, tapi mereka tetap menjaga anak perempuan mereka bersama-sama. Telenovela Pasión Prohibida adalah telenovela terakhir dia. Pada tahun 2013, Monica tercalon sebagai pelakon wanita terbaik. Pada tahun 2014, Monica dan suaminya dalam proses untuk rujuk semula. So, mereka pun bawa anak mereka untuk bercuti selama seminggu. Kehidupan mereka pun kembali lengkap penuh dengan kebahagiaan. Monica dan keluarga kecilnya tidak menyangka percutian itu adalah percutian terakhir mereka. Mereka tidak menyangka kejadian buruk akan berlaku. Pada 6 Januari 2014, ketika dalam perjalanan pulang dari percutian mereka, lebih kurang pukul 10 malam, suami Monica memandu dan Monica duduk di sebelah. Anaknya pula tidur di belakang. Tiba-tiba tayar kereta pecah dan suami Monica pun keluar untuk ceklah. Rupa-rupanya tayar kereta mereka dipenuhi dengan paku. Di sini nampaklah perbuatan sengaja. Ada orang letak paku-paku di jalan. Suami Monica buat panggilan cemas, tapi malangnya pihak petugas tak dapat datang dengan cepat sebab kawasan tu kawasan yang pedalaman. Monica dan suaminya pun tersadai di tepi jalan sambil menunggu jika ada kereta yang lalu bolehlah mereka minta tolong. Dikatakan kawasan tu sangat sunyi dan gelap sebab kawasan tu kawasan bukit.
Ada tow truck lalu di kawasan tu dan bawa kereta mereka untuk pergi dari kawasan tu. Tiba-tiba ada sekumpulan bersenjata keluar dari hutan. Mereka mengarahkan pemandu truk tu untuk lari menyelamatkan diri atau dibunuh. Pemandu truk tu pun lari menyelamatkan diri. Tinggallah Monica dan suaminya dan anaknya dalam kereta. Monica dan suaminya dalam keadaan cemas, duduk di dalam kereta dan mengunci kereta. Keadaan sangat menakutkan buat mereka. Apatah lagi ada anak kecil. Orang-orang yang bersenjata tu memaksa mereka untuk buka pintu. Tapi of course lah Monica dan suaminya tak buka pintu. Disebabkan Monica dan suaminya tak buka pintu kereta, kejamnya penjahat ni terus tembak bertalu-talu kereta tu. Selepas mereka tembak bertalu-talu, mereka pun buka pintu dan ambil barang-barang peribadi dan semua barang Monica dan suaminya. Selepas mereka ambil barang-barang tu, mereka terus lari daripada situ. Pemandu truk yang lari menyelamatkan diri tu pun datang ke lokasi. Bila dia tengok keadaan yang parah, dia pun membuat laporan polis. Bila polis datang, polis terdengar suara kanak-kanak yang menangis-nangis, yang memanggil mama papa dari dalam kereta. Monica dan Thomas ditemui dalam keadaan dah tak bernyawa. Terdapat kesan peluru di beberapa bahagian badan Monica dan kesan peluru di bahagian dada suaminya. Hanya Maya saja yang terselamat. Dikatakan Monica meninggal kerana cuba menyelamatkan anaknya. Dia peluk erat anaknya biarlah dia ditembak asalkan anaknya tak ditembak. Dia mengorbankan badannya supaya anaknya tak terkena peluru. Sedih sangat kejadian ni. Bayangkan anak perempuan dia menyaksikan sendiri bagaimana ibu bapa dia meninggal. Meninggal dalam kejadian yang sangat tragis. Maya kehilangan kedua ibu bapanya dalam sekelip mata. Polis menyatakan kejadian ini adalah bermotifkan rompakan sebab semua barang-barang berharga dicuri, termasuk dompet, telefon bimbit dan juga kamera. Maya yang pada ketika itu baru berusia 5 tahun hanya mampu menangis, memanggil-manggil kedua ibu bapanya, terutama ibunya Monica. Semua orang yang melihat terkesan dengan kejadian tu. Sedih melihat keadaan Maya. Kesedihannya yang trauma melihat kedua ibu bapanya ditembak bertalu-talu. Berita ni heboh di seluruh dunia, terutamanya di Venezuela lah. Selepas sehari daripada kejadian, rakyat Venezuela menuntut kerajaan supaya tegas dan menuntut kerajaan untuk mendapatkan keadilan untuk Monica dan suaminya. Presiden Venezuela iaitu Nicolas membuat sidang media pada ketika itu. Beliau turut menyediakan jet peribadi untuk menjemput keluarga Monica daripada Amerika Syarikat dan beliau mengarahkan pihak polis untuk mencari penjahat sampai dapat. Akhirnya pihak polis berjaya menangkap 7 orang penjenayah selepas mereka menyerbu kawasan perumahan berdekatan lokasi pembunuhan Monica dan suaminya. Polis menemui barang-barang Monica dan suaminya pada penjahat tu, membuktikan mereka lah penjenayah sebenar. Penjenayah tu berusia 15 tahun dan ke-39 tahun. Ketua mereka yang digelar El Gato berjaya melarikan diri. Pada tahun 2015, El Gato berjaya ditangkap di tempat persembunyian dia. El Gato akhirnya mengaku bersalah dan dia dijatuhkan hukuman 25 tahun. Yang lain pula antara 24 hingga 26 tahun hukuman penjara. Penjenayah yang bawah umur hanya diberikan hukuman 4 tahun. Pada tahun 2020, El Gato dikatakan meninggal dunia dalam penjara. Dikatakan ribuan rakyat Venezuela hadir ke pengumuman Monica dan suaminya. Maya, anak perempuan mereka pula akhirnya dibawa ke Amerika Syarikat untuk tinggal bersama nenek dan datuknya. Maya pula terpaksa menjalani rawatan terapi psikologi kerana trauma dengan kejadian. Maya sekarang dah semakin membesar dan dia cerita dia masih ingat macam mana ibunya cuba menyelamatkan dia. Macam mana Monica memeluk erat supaya peluru tak terkena dia. Kasih sayang seorang ibu cuba menyelamatkan anaknya. Hukuman untuk penjenayah-penjenayah tu bagi Akmal secara peribadi sangatlah tak setimpal dan sangat tak adil. Tak adil dengan nasib Maya yang kehilangan kedua ibu bapanya. Sedih sangat kisah ni. Ternyata kehidupan Monica lebih sedih dari telenovela lakonannya. Semoga sedikit sebanyak kita boleh ambil iktibar dari kisah ni. Setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka, bolehlah consider untuk subscribe. Jumpa lagi.